Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran seterusnya untuk matematik tahun 5 dan kali ini kita akan meneroka ataupun kita akan belajar satu lagi kemahiran iaitu membanding nombor hingga 6 digit. Seterusnya kita akan menyusun nombor mengikut tertib menaik dan juga tertib menurun. Baik, kita teruskan. Sebelum itu, kita kena tahu apa maksud banding. Membanding. Membanding. Apa itu membanding nombor? Okey, membanding adalah satu proses di mana kita tentukan, kita cari perbezaan antara dua atau lebih nombor supaya dapat membantu kita menentukan yang mana satu nombor terkecil ataupun terbesar, yang mana satu nombor kedua besar, ketiga besar, kedudukan dia. Jadi ini penting untuk kamu menyusun. Kemudian nanti untuk menyusun nombor-nombor ini mengikut sama ada tertib menaik ataupun tertib menurun. Untuk kita membuat perbandingan, kamu hendaklah sentiasa mulakan dengan nilai tempat paling besar. Okey, nilai tempat paling besar. Contohnya di sini kita ada dua-dua 6 digit. Kedua-dua nombor yang kita nak bandingkan ni terdiri daripada nombor 6 digit. Okey, 405,029 dan 450,209. Baik. Bagi kedua-dua nombor ini, kamu tengok apakah nilai tempat terbesar bagi nombor yang pertama ni. Kalau tak ingat, kita tengok daripada nilai tempat mula-mula ni, 9 ni, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Jadi 4 ni di tempat 100,000. Okey, baik. Untuk memudahkan lagi, saya akan salin dan letakkan setiap digit ni mengikut nilai tempat masing-masing. Okey, bagi nombor yang pertama, 405,029. Untuk tempat 100,000 digitnya adalah 4. 10,000 digitnya 0. 1,000 digitnya 5. Di tempat 100 digitnya 0. Di tempat 10 digitnya 2. 9. Baik. Untuk nombor yang kedua, sama juga kita akan ulang proses tadi. 100,000-nya adalah 4. 10,000 dia 5. 1,000-nya 0. 100 2 10 0. Sa dia juga 9. Okey, baik. Kamu ingat balik tips tadi, dia kata kalau kita nak membandingkan dua nombor, kita mesti mulakan daripada tempat ataupun nilai tempat yang paling besar. Okey, sini ada 6 nilai tempat. 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Mana satu nilai tempat yang paling besar? 100,000 ni 100,000 ni. Ni 100,000. Jadi kita mula bandingkan dari sebelah sini, dari nilai tempat 100,000 ni. Ni. Okey, macam mana nak bandingkan? Bandingkan, kita tengoklah ni. Nombor pertama berapa digit dia? 4. Okey. Yang saya bulatkan ni. Ni digit pertama 4. Yang ni pun 4. Jadi dia sama. Bila sama, kita akan bergerak ke nilai tempat seterusnya, iaitu 10,000. Antara dua-dua ni nilai tempat dia 10,000. Okey, antara 0 dan 5, mana satu yang lebih besar? 5. Jadi di sini, bila kamu jumpa sahaja yang mana satu lebih besar macam ni, jadi kita terus dapat jawapan dia. Bermakna 450,209 lebih besar daripada 405,029. Okey. 450,029
209 lebih besar daripada 405,029. Okey. Kita bandingkan ikut daripada nilai tempat paling besar iaitu 100,000. Kalau sama, kita bergerak ke tempat 10,000. Katalah sini pun sama juga. 10,000 ni pun sama juga. Sini sifar, sini sifar. Katalah macam tu. Kita gerak ke 1000 pula. Sampailah jumpa mana satu yang paling kecil ataupun paling besar. Itu kalau nak cari nombor. Kalau kita nak cari nombor mana yang lebih besar, kita carilah. Kita bandingkan mana satu digit yang paling besar. Kalau kita nak cari nombor mana yang lebih kecil, kita tengoklah digit ni daripada 100,000 mana yang lebih kecil. Tak ada. Kalau dia sama, kita bergerak kepada 10,000 mana satu lebih kecil. Yang ni. Jadi nombor atas ni lebih kecil daripada nombor bawah. Okey? Tukar macam tu sahaja. Baik. Kenapa kita perlu bandingkan, nak banding-banding nombor? Baik. Tujuan utama dia adalah untuk membantu awak memudahkan urusan menyusun. Ingat selepas ni kita nak buat satu lagi kemahiran iaitu menyusun nombor-nombor mengikut tertib menaik dan menurun. Kamu kena tahu mana satu nombor di kedudukan paling besar, kedua besar, ketiga terbesar, keempat terbesar, supaya kita boleh susun ikut tertib yang berkenaan. Okey? Okey, kalau katalah sekarang ni kita nak bandingkan nombor. Nombor pertama, ni jumlah digit dia tak sama. Yang ni dua-dua sama, ada 6 digit. Sebelah kiri ni ada 6 digit, sebelah kanan pun ada 6 digit. Katalah nilai digit dia tak sama. Lagi senang. Kita tengok mana nilai jumlah bilangan digit yang paling banyak itu lebih besar. Contohnya, kalau kita nak bandingkan, katalah 38,405. Kita nak bandingkan dengan 7,899. Okey, yang ini terdiri pada 4 digit saja. Manakala nombor sebelah kiri ini terdiri daripada 5 digit. Kalau macam ni lagi senang. Okey, tentulah nombor yang mempunyai bilangan digit lebih banyak ini lebih besar. Okey, jadi kalau soalan macam ni cukup senang. Jadi kita tak perlu nak bandingkan satu per satu. Okey, dia keadaan macam ni digunakan, perbandingan cara macam ni digunakan apabila bilangan digit dia sama. Sebelah sini ada 6 digit, sebelah sana pun ada 6 digit. Jadi kita kena bandingkan satu per satu digit dia. 4 dengan 4 sama besar. 5 dengan sifar, 5 lebih besar. Jadi nombor sini lebih besar lah. Okey, baik. Okey, kita teruskan. Baik, di sini ada 3 keping kad nombor seperti mana soalan ni tulis. Rajah di atas menunjukkan 3 keping kad nombor. Okey, yang pertama ni warna biru, kedua warna merah, ketiga warna hijau. Kad nombor. Baik, ada 2 soalan di sini. Yang pertama, A, apakah nombor terbesar? Dan B, hitungkan jumlah nombor terbesar dan nombor terkecil. Hitungkan jumlah. Saya gariskan perkataan jumlah di sini. Dan kita letakkan operasi dia. Jumlah. Kita akan gunakan operasi apa? Ada 4 je operasi. Tambah, tolak, darab, bahagi. Yang mana satu? Kalau disuruh cari jumlah. Tambah. Maknanya kita kena tambahkan mana satu nombor besar. Nombor terbesar. Ni nombor terbesar apa dia? Nombor terkecil apa dia? Okey. Jadi kita tambahkan. Baik, sekarang saya nak awak cuba buat soalan ni. Okey. Awak pausekan dulu video ni. Okey. Berhentikan kejap. Buat. Kemudian bila dah dapat jawapan, awak resume balik video ni supaya awak boleh buat semakan sama ada awak dapat jawapannya ataupun tidak. Okey, pause dulu. Okey, saya harap kamu dah dapat, dah selesai. Baik. Yang soalan yang pertama, soalan A, apakah nombor terbesar? Sekarang ni kita ada 3 nombor. Nombor pertama 230,050. Kemudian nombor kedua 320,050.
Dan nombor ketiga 300 2,500. Baik, mana satu nilai tempat paling besar? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang ni nilai tempat dia 100,000 yang paling besar. Sebab sini SAR. Ini paling kecil. Nilai tempat. Sebelum ni dah belajar nilai tempat kan? SAR 10, 100,000, 10,000, 100,000. Jadi kita kena bandingkan dari sini. Baik, dia nak nombor yang terbesar kan? Baik, sekarang ni kita tengok baris ni dulu. Baris tempat 100,000 dulu ni. Yang ni dulu. Yang ini dulu. Kita tengok 3 nombor digit ni. 2, 3, 3. Okey. Mana 3 dengan 3 sama kan? Jadi 2 ni lebih kecil daripada 3. Yang ini kita dah boleh buang awal-awal dah. Ini tak masuk senarai dah. Okey. Jadi kita perlu buat pilihan 2 nombor je lagi. Antara 320,000 dengan 302,000. Kita pergi ke kalau yang ini dah sama kan? Di nilai tempat 100,000, 3 dan 3 digit dia sama. Kita gerak ke tempat seterusnya iaitu 10,000 yang ni pula. Bandingkan pula 2 dengan sifar. Mana yang lebih besar? Sebab dia nak nombor terbesar ni, terbesar. Kita tengok yang mana besar. 2 dengan sifar. 2 lah. Habis tu kenapa? Yang ni cikgu 3 ni besar. Yang ni kita dah reject awal-awal tadi dah. Yang ni kita dah buang awal sebab dia dah tak masuk senarai. Sebab dia awal-awal lagi dah kecil dah nampaknya. Sebab tu kita tak tengok ni dah habis dah ni. Yang ni kita dah potong awal. Jadi tinggal 2 nombor je. 3, 2 sifar 50 dengan 3 sifar 2 500. Okey. Jadi kita bandingkan 2 nombor ni je lah. Jadi yang paling besar yang ni lah. Jadi jawapan dia. Jawapan untuk soalan A ialah nombor terbesarnya adalah 320,050. Itu cara membanding membanding nombor. Kalau ada 5 nombor, kena buat dalam 5 nombor tu kita bandingkan satu-satu. Okey. Faham itu untuk nombor besar, nombor terbesar. Kalau katalah ditanya soalan A tadi ditanya apakah nombor terkecil? Kita banding sama juga, cuma kita cari mana satu, kita pilih mana satu nombor terkecil. Satu-satu macam ni kita awal-awal dah dapat ini nombor terkecil kan. Okey, itu soalan A untuk membandingkan, untuk mencari. Itu guna membanding untuk kita menentukan mana satu yang besar, mana satu yang kecil. Baik. Kita teruskan untuk soalan B. Soalan B. Kita teruskan dengan soalan B. Okey. Saya tulis dulu sini Awak tengok apa yang kita gariskan di sini. Sini jumlah. Jumlah adalah tambah. Kemudian yang kedua ni saya kosongkan dulu petak ni. Sini pun saya kosongkan dulu petak ni. Yang ini kita nak nombor terbesar. Kita dah garis awal-awal tadi nombor terbesar. Jadi nombor terbesar apa? Kita dah dapat tadi. Soalan A tu boleh guna balik. Apakah nombor terbesar tadi? 320,050. Baik. Nombor terkecil. Sebab ni yang ni dia kata jumlah nombor terbesar dengan nombor terkecil. Nombor terkecil 230,050. Jadi sekarang kita ada 3 item di sini yang kita cuma perlu susun supaya dia menjadi ayat matematik yang lengkap. Cuba susun apa dia. 320,050 tambah 230,050. Kita gunakan ni susun supaya dia jadi ayat matematik yang lengkap. Jadi kita boleh buat pengiraan dengan mudah. Okey. Jadi kita cuma perlu tambahkan 2 nombor ni. Satu yang terbesar iaitu 320,050. Kemudian tambah dengan nombor terkecil 230,050. Tambah je lah. Dapatlah jawapan dia nanti. Jangan salah tambah pula, sudahlah. 5 tambah 5 10. Okey. 5. Jadi ni jawapan dia 550,100. Baik. Kenapa nak kena tambah pula nombor terbesar dengan nombor terkecil? Sebab dia suruh tambah. Sebab soalan dia kata hitungkan jumlah nombor terbesar dan nombor terkecil. Jadi kita tambahlah jumlah nombor terbesar dan nombor terkecil. Kita buat ikut arahan soalan. Okey. Kalau dia kata nombor terbesar, kita cari nombor terbesar. Kalau dia kata nombor terkecil, kita cari nombor terkecil. Tak kisah dia tanya apa, yang penting kita tahu macam mana nak dapatkan
jawapan dia. Okey. Baik, seterusnya kita masuk yang kemahiran kedua, iaitu menyusun. Menyusun nombor mengikut tertib menaik dan juga menurun. Okey. Menaik dan menurun. Okey, sebelum kita boleh menyusun, kita kena faham dulu apa maksud menaik, apa maksud menurun. Senang je. Bayangkan kamu naik tangga. Dalam gambar ni ada tangga. Okey. Kita naik tangga. Bila kita naik tangga, kita mesti mulakan daripada kawasan yang rendah. Baru orang panggil naik. Daripada rendah pergi ke tinggi. Macam kamu naik tangga di sekolah lah. Kalau naik tangga bermakna kita mula daripada kawasan rendah. Itu menaik. Sama juga dalam nombor. Sama macam nombor. Kalau dikata menaik, maknanya kita susun nombor tu daripada nilai paling rendah. Nilai paling rendah, nilai paling kecil. Nilai paling rendah, nilai paling kecil. Kemudian diikuti dengan yang lebih besar, yang besar lagi, yang terbesar. Maknanya yang paling besar duduk atas sekali sini. Sini ada nombor terbesar, tertinggi. Itu menaik. Sama macam naik tangga. Daripada rendah kepada tinggi. Kemudian menurun pula dia terbalik. Bila kita turun tangga, okey, bayangkan awak kat sekolah. Bila awak turun tangga daripada kelas di aras 4, aras 3, nak turun ke kantin, nak turun ke perhimpunan. Bila kamu menurun, mesti dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu menurun. Sama juga dalam nombor. Bila dia kata menurun, kita mesti mula daripada nombor paling tinggi nilai dia. Paling besar. Okay? Susun daripada paling besar, kemudian diikuti yang besar sikit. Okey, sampailah yang paling kecil. Sampailah yang paling kecil. Okey, itu menurun. Kena faham betul-betul ni. Okey, macam mana nak susun? Baik, lepas ni kita akan buat sama-sama. Baik, ada lagi tips burung hantu bagi. Bagus burung hantu ni, rajin bagi tips. Okey. Tertib menaik, nombor disusun daripada nilai paling kecil hingga nilai paling besar, macam saya cakap tadi. Macam naik tangga, menaik, naik tangga. Nombor daripada paling kecil ataupun paling rendah nilai dia sampailah yang paling besar ataupun paling tinggi nilai dia. Terbalik pula dengan tertib menurun. Tertib menurun pula kita susun nombor. Nombor disusun daripada nilai paling besar hinggalah nilai yang paling kecil. Okey? Daripada paling besar hingga paling kecil itu menurun. Daripada tinggi kepada rendah itu menurun. Baik. Kita cuba buat latihan. Okey. Okey, saya harap sampai sini kamu dah ada pen belum? Dah ada pensel lah. Sediakan pensel ke? Pensel pemadam dan juga kertas ke buku catatan. Cuba buat ni. Okey. Lepas ni kita tunjukkan dulu sikit. Okey, ini soalan A. Kamu tulis dulu nombor dia. Yang belum disusun 446. Kemudian 612430, 612438. Ada 5 nombor ada 5 nombor. 612454, 612462. Okey, untuk A, tertib menaik. Tertib menaik adalah nombor yang disusun daripada nilai paling kecil. Kecil ke besar, kecil ke besar. Okey, kecil kepada besar, itu menaik. Okey, jadi sekarang bawah ni awak sediakan 5 tempat kosong untuk awak menulis nombor yang dah disusun. Yang atas ni, yang ni belum susun lagi. Jangan ingat itu dah susun, belum lagi. Awak kena susun 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baik. Awak salin macam ni dalam kertas ke dalam buku catatan ke. Okey. Kemudian awak buat, pause dulu video ni. Okey, dah siap. Dua-dua ni awak resume balik. Yang B pun sama. Sama agak. Tulis balik nombor ni. Nombor sama juga nombor yang sama. Cuma bahagian B, soalan B ni tertib menurun. Yang A menaik,
B menurun. Jadi tulis dulu 446 sama. Yang ni belum susun ingat Yang saya tulis ni belum disusun. Kamu yang kena susun nanti. Okey, 612,438, 612,454, 612,462. Kemudian sediakan 5 tempat untuk kamu susun. Maaflah cikgu, tak ada, bila menulis macam ni tak boleh guna pembaris. Tak ada pembaris ni. Jadi mengkok-mengkok lah macam ni. Okey. Baik. Okey, awak buat dulu dua-dua ni. Cuba susun ikut tertib menaik dan juga tertib menurun untuk soalan B. Kemudian dah siap, resume balik video ni, semak. Baik, kita tengok, semak sama-sama. Okey, untuk tertib menaik. Tertib menaik apa? Kecil kepada yang kecil kepada kecil kepada besar. Kita cari macam mana nak buat? Pilih mula-mula ni paling kecil. Itulah gunanya banding nombor. Mana 41 yang paling kecil? Ni semua depan dia semua 6. 6, sini 6, sini 6, sini 6, sini 6. Jadi tengok pula angka yang kedua. 1, sini 1, sini 1, sini 1, sini pun 1. Tengok yang ketiga, yang ni dah, ni dah. Yang ketiga, yang ni sini 2, sini pun 2, sini pun 2, sini pun 2. Sini pun 2. Jadi sama lagi. Kita tengok digit yang keempat. Nilai tempat ratus. Ingat bila kita banding nombor mesti mula daripada nilai tempat paling besar 6 ni, 100,000. Okey, sampailah 1000 masih lagi sama digit dia. Jadi kita pergi kepada ratus. 104. 4 sini, sini pun 4 juga. Sini pun 4 juga, sini pun 4 juga, sini pun 4 juga. Jadi kita kena bergerak kepada nilai tempat seterusnya iaitu 4. Nilai tempat 10 ni. Okey. Nilai tempat 10. Sini 4, sini 3. Mana yang lebih kecil? Okey. 3 kecil. Jadi yang 3 kecil. Banding 3 dengan 3. 3 sama. Okey, 2 ni sama dulu. Jadi yang ni kita boleh tinggalkan dulu. 3 dengan 4. 3 lagi kecil. Bukan 3 dengan 4, 3 dengan 5. Salah. 3 dengan 5, 3 lagi kecil. Okey. 3 dengan 6, 3 lagi kecil. Jadi tinggal dua angka ni saja, dua nombor ni saja yang kita perlu pilih mana satu lebih kecil untuk kita tulis di tempat permulaan. 30. Sini 3, sini 3, yang ni kosong, sini 8. Jadi mana satu lebih kecil? Antara dua nombor ni mana satu lebih kecil? Yang lain kita dah tinggalkan dulu sebab dia besar. Yang ni lah sebab ini belakang ni sifar, yang ni 8, yang ni lebih kecil. Jadi kita tulislah kat sini. 612,430. Jadi yang ni dah ambil. Nombor kedua tak payahlah kita banding lagi sebab kita tahu tadi yang terkecil antara dua nombor ni. Jadi kalau yang ni terkecil, yang ni kedua terkecil. Kita tulis di sini 612,438. Jadi sekarang tinggal 3 nombor sahaja yang perlu kamu pilih. Okey, sama juga macam tadi. Tengok 6124, sini pun 6124, sini pun 6124. Jadi sekarang ni 2 digit. Tengok nilai tempat 10. Okey, 4, sini 5, sini 6. Antara nilai tempat 10 yang kedua dari kanan ni. Ni 1 2, ni sini 4. Ni yang saya buat nak panah ni. Ni 4, 5 dan 6. Senang sebab nombor dia tak sama dah. Kita tahu dah. Antara 4, 5 dan 6 mana satu yang lebih paling kecil? 4 lah. Jadi yang ini ketiga terkecil. Jadi tulis di sini 612,446. Kemudian tinggal 2 lagi. Ni potong. 2 sahaja lagi nombor yang belum kita tulis. Pilih mana satu. Banding 2 nombor ni pula. Banding 2 nombor senang. Antara 5. Yang depan ni semua dah sama kan nombor dia. Jadi kita bandingkan ni lah yang nilai tempat 10 ni. 5 dengan 6. 5 lebih kecil. Jadi kita tulis kat sini. 612,454. Dan yang ni paling besar lah ni. 612,462. Jadi ini adalah susunan menaik daripada kecil. Yang paling kecil
kepada yang paling besar. Dan yang bawah ni pula tertib menurun daripada besar pada kecil. Ni yang undur je lah. Kita undur je lah 612,462 ni kan. Ni paling besar. Sebab bila menurun paling besar mula-mula. Kemudian kedua besar 612,454. Yang ketiga 612,446. Yang keempat 612,438. Yang paling kecil last sekali sebab dia menurun 612,430. Okey, selesai. Baik, kita terus tengok kepada latihan yang perlu kamu buat selepas ini. Okey, ini adalah latihan yang sama soalan dia seperti mana yang terdapat dalam modul yang dibekalkan pada awak masing-masing. Okey, kita tengok banding dan susun nombor, gariskan nombor yang lebih kecil. Yang ini pengalaman saya sebelum ni, ada yang buat macam mana tau? Dia buat macam ni. Dia kata gariskan nombor yang lebih kecil. Dia tengok nombor dalam ni. 2, dia pun garis 2. Sini 1, garis 1. Salah. Itu digit. Kalau satu-satu ni kita panggil digit ni. Ni digit 7, ni digit 8 ni. Bila nombor ni sekaligus semua ni, iaitu 236,387 atau 253,127. Itu maksud nombor. Bukannya disuruh awak pilih mana satu dalam paling kecil, bukan. Dia nak suruh gariskan banding lah ni. Ni maksudnya banding lah ni. Dia suruh gariskan nombor yang lebih kecil. Dia suruh awak bandingkan. Lepas tu pilih antara kiri dengan kanan ni, mana satu nombor yang lebih kecil. Kalau lebih kecil, kita pilihlah nombor kecil. Kita mula banding daripada sebelah kiri ni. Nilai tempat terbesar sebelah kiri. Okey, yang ni 2. Tengok sini saya gariskan ni 2 dengan 2. Sama. Bila sama, kita gerak kepada nilai tempat seterusnya. 3 dengan 5. 3 dengan 5. Mana satu paling kecil? Sebab dia nak kecil, kita cari yang kecil. Mana satu kecil? 3 kan. Jadi yang ni yang lain tak payahlah nak banding lagi dah. Sebab kita dah jumpa nombor terkecil. Yang lebih kecil yang ni lah. Jadi kita gariskan yang ni. Ni lah jawapan dia. Okey. Yang lain awak buat sendiri. Sama je cara dia. Pilih dan gariskan nombor yang lebih kecil. Baik. Untuk yang kedua, yang ni awak kena tuliskan lebih daripada ataupun kurang daripada. Kalau nombor sebelah kiri lebih besar daripada nombor sebelah kanan, maknanya awak kena gunakan perkataan lebih daripada. Kalau nombor sebelah kiri lebih kecil daripada nombor sebelah kanan, awak gunakan perkataan kurang daripada. Okey. Jadi ni pun sama juga, kena gunakan kemahiran membanding. Bandingkan kiri dan kanan nombor ni, mana satu yang lebih besar. Okey. Ataupun mana satu yang lebih kecil, bergantung kepada keadaan dia. Baik, kita tengok angka yang pertama. Sini berapa? 5. Digit di ni. Yang ni 5 juga. Okey, sebab dia sama, kita gerak kepada nilai tempat seterusnya, iaitu 2. 2. Sini 3. Dia dah tak sama dah. 2 dengan 3. Mana satu kecil, mana satu besar? Mana satu kecil, mana besar? Sini kecil, 2 kecil, 3 besar, betul tak? Jadi kalau sini kecil, sini sana besar, yang mana kurang, yang mana lebih? Sini lebih, sini kurang. Jadi kita guna kurang lah. Kurang daripada. Okey. Jadi 524,691 kurang daripada 531,002. Okey, yang lain-lain awak teruskan sampai nombor 5. Pilih mana satu yang betul, sama ada lebih daripada ataupun kurang daripada. Baik, seterusnya adalah susun nombor dalam tertib menaik dan juga tertib menurun. Baik, sini ada set nombor. Ada 1, 2, 3, 4. Kita buat tadi, dalam contoh tadi kita buat 5 nombor. Yang ni tinggal 4 je. Lagi senang.
kan. Lagi senang, 4 nombor je, cari mana satu yang kecil, mana satu besar. Kita mula dengan tertib menaik. Kalau dia kata tertib menaik macam mana tadi? Naik tangga, macam mana naik tangga? Daripada apa kepada apa? Rendah kepada tinggi, kecil kepada besar. Jadi cari kecil dulu. Mana satu nombor yang terkecil? Digit sama semua ni 6. Jadi kita kena banding lah. Kalau digit tak sama senang. Bilangan digit dia tak sama senang. Ni bilangan digit dia semua sama. Sini 6 digit, sini 6 digit, sini 6 digit, sini pun 6 digit. Jadi kita bandingkan. Yang ni 5, sini 5 dia. Semua 5. 40,000 pun sama 1. 400,000 pun sama 8. Jadi yang kita perlu bandingkan yang ni je lah. Ni 3 digit terakhir ni. Ratus. Okay. Pilih mana satu yang lebih kecil. Antara ni 31, ini 310. Banding dulu dua nombor ni. Nak senang banding dua nombor ni dulu. Ni dengan ni mana lebih kecil? Yang ni. Sebab ni kosong. Kan? Kosong dengan 3, kosong lebih kecil. Dah. Yang ni kalah. Ni kalah, ni menang. Menang cari lagi lawan dia. Kosong, 31 dengan 13. Mana yang lebih kecil? Kita nak cari yang kecil sebab nak menaik. Yang ni ke yang ni kecil? Yang ni kan? Sebab sini 1, sini 3. Kosong sama. Ni 3, ni 1. Yang ni lebih kecil, jadi yang ini menang. Yang ni kalah. Ni dengan ni pula lawan. Okey? Mana? Mula-mula pun ini kalah dah. Yang ni sifar. Sini 1. Jadi yang ni yang paling kecil. Ni terkecil. Tulis sini. 518,013. Okey, kita dah pilih yang pertama. Yang mula-mula dah settle. Kemudian awak bandingkan ketiga-tiga ni pula. Antara tiga-tiga ni, pilih mana satu. Ataupun awak boleh tulis kat sini. Tak nak tulis lagi pun awak tulis kat sini. Ni nombor 1. Sebab dia menang tadi. Dia menang lawan tiga-tiga tadi. Ni nombor 1. Okey. Tinggal ni. Ni lawan ni tadi kita dah tahu siapa menang tadi. Yang ni kan. Ni lawan ni. Ni menang sebab ni kecil. Kita nak cari yang kecil, bukan yang besar. Jadi ni yang kedua. Ni dengan ni. Tengok sini 3, sini 1. Kita nak cari yang kecil sebab menaik. Yang ni menang. Jadi yang ni yang ke 3, yang ni yang ke 4. Jadi susun lah. Yang pertama dah tulis. Yang kedua apa dia? 518,031. Yang ketiga 518,103. Dan yang keempat 518,310. Bila menurun, patah balik je lah. Songsang je lah. Yang ni letak sini. Mula dari sini lah. Sebab menurun mula dengan yang paling besar. Okey. Baik. Itu untuk latihan modul. Tetapi selepas video ni, selepas kamu selesai menonton video ni, di ruangan description dan juga di ruangan komen ada saya letakkan pautan untuk kamu cuba menjawab soalan latihan kuis di Google Form. Cuba dulu jawab soalan tersebut. Kemudian baru kamu jawab soalan-soalan di dalam modul yang dinyatakan. Contoh-contoh yang saya tunjukkan tadi. Untuk itu saya ucapkan selamat maju jaya. Kita jumpa lagi untuk kemahiran-kemahiran lain akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjaya.